Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam pengajian Al-Madkhal ila Dirasatil Fiqhil Islami, pengajian pengenalan kepada ilmu fiqh. Okey, alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah. Kita dalam perbincangan mengenai dengan asas apa? Asas pensyariatan. Asas pensyariatan yang kita perlu tahu. Okey, asas pensyariatan pada zaman risalah, pada zaman Nabi, iaitu asas secara umumnya pensyariatan hukum hakam ini dia meraihkan beberapa perkara yang kita bincangkan panjang lebar pada hari Jumaat yang lalu, pada minggu yang lalu. Iaitu yang pertama, syariat meraihkan mabda' at-tadarruj, iaitu berperingkat hukum hakam tu, barulah sampai ke akhirnya sama ada haram ataupun halal. Kemudian Islam juga, pensyariatan juga meraihkan qudrah al-bashariyah, al-qudratul bashariyah, iaitu kemampuan manusia. Kemudian syariah Islamiah juga meraihkan maslahat manusia dalam pensyariatan hukum hakam tu. Kita dah bincangkan semuanya. Dan at-taqlil fit takalif asy-syar'iyyah, iaitu sedikit dalam takaluf, iaitu taklif, pertanggungjawaban syarak, sedikit. Makna bila sedikit manusia mampu buat. Okey, kita nak bincang lagi pada hari ini, iaitu mengenai dengan sedikitnya takaluf. Kita pakai takalif, iaitu pertanggungjawaban yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Apa dia? Yang pertamanya, ibadat ni sedikit tetapi ganjarannya besar. Yang keduanya, syariah Islamiah disyariatkan mengikut kepada kadar keperluan hajat, kadar keperluan. Dan juga larangan daripada banyak bertanya, sebab dia menimbulkan satu hukum yang baru, kefarduan yang baru, takut-takut manusia tak mampu buat. Dan yang keempat, iaitu dairatul afwi fi syariah al-islamiyah wasi'ah, iaitu madar, paksi kepada kemaafan dalam syariah Islamiah itu luas. Daripada kaedah telah ditetapkan dalam syariah Islamiah, apa dia kaedah yang kita biasa dengar dalam syariah Islamiah yang masyhur? Al-aslu fil asya' al-ibahah. Okey, al-aslu fil asya', asal pada sesuatu apa? Allati la nassa fiha, yang tidak ada nas, Al-Quran dan juga hadis, maka hukumnya halal, harus, hatta yadulla ad-dalilu ala tahrim, sehingga ada dalil yang menunjukkan haram, maka haram. Sebab yang menguatkan lagi kaedah fiqhiyah ini, iaitu al-aslu fil asya' al-ibahah, Nabi SAW support kaedah tersebut. Apa dia? Ma ahallallahu fahuwa halal wa ma harrama fahuwa haram. Apa yang Allah Ta'ala halal, maka dia halal. Apa yang Allah Ta'ala haramkan, maka dia haram. Wa ma sakata anhu fahuwa afun. Apa yang syari' diam, syari' tak bagi tahu halal ataupun haram, maka fahuwa afun, maka dia dimaafkan, itu harus. Faqbalu minallah afiyatahu, terimalah daripada Allah afiahnya. Apa yang Allah bagi, terima je. Terimalah daripada Allah afiyatahu, afiyah, iaitu kemaafan daripada Allah. Yang Quran tak sebut, hadis tak sebut, maka Allah Ta'ala maafkan. Mana halal, harus. Fa inna Allah lam yakun la yansi syai'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah lupa sesuatu. Sebab dalam firman Allah dalam surah Maryam ayat 73, Allah Ta'ala menyatakan, wa ma kana rabbuka nasiya. Allah Ta'ala itu tidak lupa. Itu support. Ni hadis pertama, support kepada dalil al-aslu fil asya' al-ibahah, asal pada sesuatu itu harus.
Yang keduanya, support daripada hadis Nabi ni apa dia? Innallaha farada faraida fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memfardukan beberapa ibadat fardu, maka jangan kamu sia-siakannya. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah Ta'ala juga telah menghadkan, membataskan batasan-batasan, maka jangan kamu melampaui batasan tersebut. Wa harrama asya'a fala tantakihuha tantahikuha. Allah Ta'ala juga haramkan beberapa perkara, jangan kamu melanggar, jangan kamu melanggar, melawan perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Okey, wasakata an asya', Allah Ta'ala diam, maksudnya Allah Ta'ala tak sebutkan hukum beberapa perkara rahmatan bikum, sebagai rahmat bagi kamu, ghaira nisyan, bukan Allah Ta'ala lupa. Fala tabhathu anha. Okey, janganlah kamu berbahas mengenainya, mengenai yang Allah Ta'ala tak sebut. Maknanya itu adalah harus. Wa min huna, daripada perbincangan kita ni, qad daqat dairatul muharrama fil Islam dayiqan syadidan. Mana skop pengharaman dalam Islam ni satu skop yang sempit, yang kecil. Wattasa'at dairatul halal ittisa'an balighan. Adapun yang selain daripada skop yang haram ni semuanya halal, besar. Okey. Fan nusus as-sahihah as-sarihah, nas yang sahih lagi jelas, yang menunjukkan pengharaman ni sedikit sangat tau. Sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul An'am ayat 145, Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitah أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Katakan wahai Muhammad, aku tak mendapati pada apa yang diwahyukan kepadaku perkara yang diharamkan ke atas makanan, ke atas orang yang nak makan makanan, melainkan semua halal, melainkan ini dia yang haram. An yakuna maitatan, dia adalah bangkai, au daman masfuhan, darah yang terpancar, kita sembelih darah pancut kat tengkok, itu daman masfuhan. Au lahma khinzir, daging babi, fa innahu rijsun, itu semua najis, diharamkan kepada kamu. Au fisqan uhilla li ghairillahi bih, binatang yang disembelih bukan, tak sebut nama Allah, sebut nama berhala, itu semua diharamkan. Apa yang nas tak sebut mengenai dengan halal ataupun haram, fahuwa baqin alal asli al-ibahah, maka dia status dia, apa yang Quran tak sebut halal haram, status dia status asal. Apa status asal? Halal, harus. Dan dia pada paksi, pada skop kita panggil kemaafan, dimaafkan. Okey, halal apa yang Allah halalkan dalam kitabnya, haram apa yang Allah haramkan dalam kitabnya, apa yang tak disebut sebagai rahmat, kemaafan Allah Ta'ala kepada manusia. Jadi haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan yang tak diketahui namanya, maka kita kembalikan perkara ini kepada asal, iaitu halal. Macam zirafah, kita tak tahu asal, tak sebut, kembali kepada asal, halal. Seperti itu juga muamalat yang tidak ada nas pada hukumnya. Muamalat, muamalat ni, skop muamalat tu luas, muamalat ni. Maka sekiranya kembali kepada asal, maka hukumnya adalah harus, selagi mana tidak ada unsur-unsur riba, ghish, penipu dan sebagainya. Asal pada pendek katanya, asal pada setiap sesuatu harus halal, melainkan apa yang nas syari' sebut kata haram, maka hukumnya haram. Kesimpulan, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
perbincangan kita mengenai dengan daurul awal, peringkat pertama, zaman risalah, ahdur risalah ataupun zaman Nabi ni. Wahyu adalah sumber pensyariatan utama. Sebab apa? Sebab pada zaman bi'atsah, zaman kebangkitan Nabi ni, ada problem, solving problemnya adalah kembali kepada wahyu. Cuma sama ada wahyu tersebut mubasyarah ataupun tidak mubasyarah. Kalau wahyu jadi mubasyarah, itu Quran. Kalau wahyu tidak mubasyarah, itu hadis. Kemudian tidak ada ikhtilaf pada masalah fiqh pada ahdur risalah pada zaman Nabi. Sebab apa? Sumber pensyariatan pada zaman Nabi adalah wahyu. Jadi tak mungkin pada zaman ini, falam yakun fi hadzal asr ikhtilaf fil ahkam. Jadi tak mungkin pada zaman Nabi ni ada perselisihan hukum hakam. Ada perselisihan macam mana, perbezaan pendapat macam mana, sedangkan wahyu dah turun menjelaskan hukum. Maka ikut saja apa yang wahyu sebut. Tidak ada ulama A kata ni, ulama B kata tak ada. Sebab sumber pensyariatan tu ada, wahyu tu ada. Masih lagi Kemudian al-ijtihad fi asril bi'asa amrun waqi'iyyun, iaitu ijtihad. Walaupun wahyu ada, tapi pada zaman Nabi dah ada ijtihad. Ini adalah realiti. Sebab apa? Sawa'un akana minar rasul aw minas sahabah. Ijtihad ni zaman Nabi dah berlaku. Sama ada ijtihad ni daripada Nabi sendiri ataupun daripada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Cumanya yang kita perlu tahu, ijtihad ini ijtihad ini adalah masdarul wahyi, iaitu sumber wahyu. Kerana itu tidak dianggap sebagai ijtihad ini sumber yang berasingan daripada sumber pensyariatan. Sebab dia juga sebenarnya daripada wahyu Allah Ta'ala. Macam mana kata dia daripada wahyu tu? Illa anna hadzal ijtihad masdarul wahyi, lidzalika la yu'addu masdaran mustaqillan min masadir at-tashri'. Kita lihat al-ijtihadu fi asril bi'atsah amrun waqi'iyyun sawa'un kana min ar-rusul am min as-sahabah, illa anna hadzal ijtihad masdarul wahyi, lidzalika la yu'addu masdaran mustaqillan min masadir at-tashri'. Ijtihad adalah sumber pensyariatan, wahyu. Ijtihad daripada Nabi lah. Ijtihad daripada Nabi. Dia adalah sumber wahyu. Dia adalah sumber pensyariatan, wahyu. Sebab bila mana Nabi berijtihad, kalau salah, wahyu betulkan. Nabi berijtihad, kalau betul, wahyu akan iakan. Tak mungkin Nabi ijtihad salah, wahyu tak bagi tahu. Nampak tak? Jadi di situ nak menunjukkan dia juga adalah sumber pensyariatan dan dia bukan dianggap asing dalam sumber pensyariatan. Ijtihad daripada Nabi tidak dianggap sebagai satu benda yang asing dalam sumber pensyariatan. Bahkan dia juga terselit di bawah wahyu, dikategorikan sebagai wahyu. Sama juga ijtihad di kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Bila mereka berijtihad, Nabi tahu dan Nabi iakan, Nabi senyum, maka itu juga adalah sunnah taqririyah, menunjukkan itu adalah ijtihad. Ijtihad daripada sahabat yang Nabi akui, Nabi agree dengan mereka. Nampak tak? Jadi kalau ijtihad mereka salah, tak bertepatan dengan nas, Nabi dah tegur. Kemudian lam yudawwan fi asri rasul siwal Quranul Karim. Tidak disatukan, dibukukan, dikompilekan pada zaman Nabi melainkan Quranul Karim. Telah dikompilekan, telah dihabiskan lah. Nabi dah susun daripada awal sampailah akhir. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pada hari ini, iaitu fiqh pada peringkat yang kedua, dipanggil sebagai fiqh pada zaman sahabah radhiyallahu taala anhum, iaitu zaman
an-numu al-fiqhi, zaman berkembangnya fiqh pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum. Okay, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa dia? Bermulanya tempoh zaman sahabat ini bila bermula tempoh, iaitu pada tahun yang ke-11 Hijrah, selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Nabi wafat tahun 11 Hijrah. Selepas daripada itu, apa yang berlaku? Zaman sahabat. Sampai bila tu? Bermula 11 Hijrah selepas kewafatan Nabi. Berakhirnya bila? Berakhirnya pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun yang ke-41 Hijrah. Seperti mana kita pernah bincangkan dulu, zaman Abu Bakar hanya 2 tahun saja pemerintahan dia. Okey. Selepas itu zaman Umar lebih kurang 10 tahun. Zaman Uthman lebih kurang berapa tahun? 12 tahun. Zaman Sayyidina Ali lebih kurang 5 tahun. Zaman Hasan bin Ali, Hasan bin Ali, cucu Nabi, memegang khilafah sama ada 6 bulan ataupun setahun. Begitu je. Sikit je. Sekejap sangat. Lepas tu diserahkan mandat kepimpinan ini kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka bermulalah pada ketika itu zaman, pada tahun ke-41 dipanggil zaman Umayyah, bukan lagi Khulafa ar-Rashidin. Okey? Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sebelum kita masuk lebih panjang mengenai dengan sahabat radhiyallahu taala anhum, kita nak tahu dulu siapa itu sahabat. Sahabat, as-sahabatu jamak kepada sahabiyun. Sahabiyun jamak dia adalah as-sahabah. Okey? Siapa itu sahabat Nabi? Man laqiyar rasul wa amana bih. Siapa yang pernah berjumpa Nabi, melihat Nabi dan dia beriman kepada Nabi SAW dan mati di atas agama Islam, itu dipanggil sebagai sahabat. Siapa yang pernah berjumpa Nabi, dia adalah sahabat. Tapi ada syarat-syaratnya. Dia beriman kepada Nabi. Abu Jahal pun jumpa Nabi, tapi tak beriman dengan Nabi, tak dipanggil sahabat Nabi. Abu Lahab, pakcik Nabi, tak dipanggil sahabat Nabi, walaupun dia jumpa dengan Nabi. Nampak? Setiap orang yang berjumpa dengan Nabi SAW dan beriman dan mati di atas Islam, maka dipanggil ia sebagai sahabah. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-sahabi di sisi ulama usul, siapa dia? Ulama usul punya perbahasan ni, bukan ulama hadis, ulama usul. Orang yang pernah lihat Nabi, beriman dengan Nabi, kemudian lazamahu muddatan yasihu itlaqu kalimati sahib alaihi urfan. Mana dia biasalah melazimi dengan Nabi dalam satu tempoh yang mana sahlah untuk kita kata dia sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara urufnya. Maksudnya macam mana? Kalau dia jumpa Nabi 1 minit, beriman dengan Nabi, mati di atas Islam, tapi tak dipanggil sahabat. Di sisi ulama usul, di sisi ulama hadis, dia dikira sahabat. Cuma di sisi ulama usul dia ada qaid sikit, iaitu dia hendaklah bersama dengan Nabi sekira-kira kebiasaan orang nampak dia, oh ini sahabat Nabi ni sebab selalu bersama Nabi. Nampak? Jadi maksudnya mungkin seminggu sekali dia temu Nabi, sebulan sekali, jadi nampak dia melazimi Nabi tu. Ni istilah di sisi ulama usul. Di sisi ulama hadis mudah je. Siapa lihat Nabi, beriman dengan Nabi, sama ada pendek ke ataupun lama ke masa dia jumpa dengan Nabi, yang penting dia mati atas Islam, dia pernah lihat Nabi, dia beriman, dikira sebagai sahabat. Makna qaid dia lebih umum di sisi ulama hadis.
Di sisi ulama usul dia lebih sempit, iaitu orang yang mana lama lah, maknanya tak lama pun dikira kebiasaan. Macam mana bila orang kata itu sahabat, bila dia bersama dengan kita mungkin dalam beberapa bulan, beberapa minggu, orang tahu ini adalah kawan kita. Kalau jumpa setakat sekali dua, itu tak dipanggil sahabat. Nampak tak? Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dinamakan pada zaman sahabat ini dengan asrul sahabah. Sebab apa? Kerana sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka yang yatawallawna mahamis siyasah, mereka yang memegang kontrol politik siasah. Wa ala wajhil khusus, pentadbiran negara semua mereka pegang, dan itulah dipanggil sebagai zaman ahdul khulafa ar-rasyidin. Okey, selepas apa? Ba'daan kanat ala yadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, selepas mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Okey, kemudian kita lihat al-halatus siyasah dari segi politik kenegaraan. Bagaimana selepas mana syariat Islamiyah telah sempurna dan wahyu telah pun terputus, tidak akan turun wahyu lagi, maka Allah Subhanahu wa taala menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu telah wafatkan Nabi. Intaqalat qiyadatul ummah fid din wad dunya ila sahabah, maka telah berpindahlah kepimpinan umat dalam agama, dalam dunia ini kepada sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka pada ketika itu fatawalat al-futuhat, berturut-turutlah apa dia, pembukaan, penaklukan satu negara demi satu negara yang Islam buka. Wantasharat du'at ila Allah fi mu'azzamil biqa', dan tersebarlah pendakwah dai-dai, tersebarlah ke kebanyakan tempat-tempat pada ketika itu, sehingga hampir-hampir tidak sampai kurun yang pertama, sehinggalah al-juyush, tentera-tentera Islamiyah telah pun menyeberangi laut al-Mutawassit ila al-Andalus. Laut mereka telah rentas pergi ke Andalus, selepas mana mereka telah membuka Ifriqiya, Afrika keseluruhannya. Okey, perkara yang kedua iaitu al-halatul ijtimaiyah, sosial Islami pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum berbeza dari segi tabiat kehidupannya, amma kana alaihi fi asrul rasul, berbanding apa yang pada zaman Nabi. Apa yang berbeza? Pada zaman Nabi, mujtama', masyarakat itu yatakawwan minal muslimin al-arab, bangsa, masyarakat terdiri di kalangan orang-orang Arab. Sukanu shibhu jaziratil Arab, penduduk pun penduduk yang duduk semenanjung tanah Arab. Jadi dia mujtama' mutanajis, kita panggil masyarakat yang sejenis, dekat nak serupa. Adapun pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum, futuhat, penaklukan satu negara demi satu negara telah menjadi luas. Banyaknya negara-negara Islam telah dibuka. Kerana itu tersebarlah Islam pada negara-negara yang berbeza-beza, seperti di Syam, di Iraq, di Mesir, dan juga di negara Farsi dan selainnya. Maka sahabat radhiyallahu taala anhum berhadapan dengan beberapa peristiwa lam takun mawjudatan fi asrin nubuwah, dan tidak ada peristiwa-peristiwa, isu-isu itu, tidak ada isu tersebut pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana telah luaslah adat dan juga taklid, dan juga ketemadunan pada negara-negara ini telah menjadi luas. Wa kullu dhalika yatatallabu hukmul Islam fiha, maka setiap yang demikian menuntut hukum Islam di dalamnya. Semua negara-negara perlu praktiskan, amalkan hukum Islam.
kita lihat sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka adalah al-jilul awal, iaitu generasi yang pertama yang hidup selepas daripada ahdur risalah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah khairul jil, khairul qarni, sebaik-baik kurun dalam sejarah Islam. Sebab apa dia sebaik-baik kurun? Ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, kerana sahabat ini mereka mengambil mubasyarah secara terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu mereka dipanggil sebagai apa? Khairul ummah, sebaik-baik umat. Yang keduanya, kanu ala ilmin tam billah allati nazala biha al-Quran wa ja'at biha sunnah an-nabawiyyah. Mereka berada dalam ilmu yang sempurna dengan bahasa yang diturunkan, iaitu bahasa Arab, iaitu bahasa Al-Quran dan juga bahasa as-sunnah an-nabawiyyah. Okey? Mereka ini juga dianggap sebagai khairul ummah, sebaik-baik kurun umat, kerana mereka mengetahui secara sempurna asbabun nuzul, sebab-sebab penurunan ayat, asbabi wurudil hadis, sebab-sebab penurunan hadis, semua mereka tahu. Sebab mereka hidup pada zaman risalah. Dan yang seterusnya, kanu ala ilmin tam bi asrari syariah wa maqasidiha. Mereka ini berada di atas landasan ilmu yang sempurna, dengan rahsia-rahsia pensyariatan, termasuklah maqasid asy-syariah al-islamiyah. Okey. Dan mereka ni bersumpah dengan Nabi, mereka muasyarat, muasyarahnya dengan Nabi dalam ketika tempoh kehidupan mereka, tempoh mereka hidup. Ikhtassu bisafa'il aql, mereka sahabat Nabi disifatkan mereka dengan sifat safa'il aqli, bersihnya akal, wahdatul zihin, tajamnya minda mereka, wajudah wa jaudatul faham, pemahaman yang betul dan tepat. Mahdur rasul lahum sabila ijtihad wa tarbiyatihim lahum alaihi. Nabi memudahkan kepada mereka jalan untuk ijtihad dan mereka tarbiyah dengan cara ijtihad. Okey. Berpindahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada kewafatan Nabi daripada marhalatul i'timad alaihi sallallahu alaihi wasallam kepada marhalatul ijtihad li ijadil hulul asy-syar'iyyah lil qadaya al-matruha amamahum. Hadza wa qad rasama sahabah manhajan mustaqiman fi istinbatil ahkam. Jadi maknanya marhalah yang selepas ini pada zaman Nabi ini dipanggil sebagai apa? Marhalatul ijtihad li ijadil hulul asy-syar'iyyah lil qadaya al-matruhah. Okey. Mengadakan mengadakan kepada syarak ni al-qadaya al-matruhah, isu-isu yang berbangkit. Okey. Di manhaj Abu Bakar macam mana? Cara pembawakan sahabat Nabi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dalam memberi fatwa dan juga qada, yatalakhasa fi ma haddatsana Maimun bin Mahran an tariqatihi faqala kana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu idza warada alaihi al-khasam, apabila datang orang yang berbalah, Abu Bakar nak jadi hakim, nak membuat keputusan, nazara fi kitabillah, dia lihat dulu apa yang kitab Allah, Quran ada ke tak ada. Fa in wajada fihi ma yaqdi ma bainahum qada bih, kalau Abu Bakar tengok hukum ada dalam Quran, dia putuskan apa yang ada dalam Quran. Wa illam yakun fil kitab, kalau dalam Quran tak ada, wa alima min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dzalikal amr sunnah qada bihi, dalam hadis ada, dia akan putuskan keputusan tersebut dengan hadis. Fa in a'yahu, kalau Quran pun tak ada, hadis pun tak ada, kharaja, Abu Bakar keluar. Fasa'al al-muslimin, tanya ulama-ulama senior di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Wa qala atani kadza wa kadza fa hal alimtum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada fi dhalika biqada. Maka Abu Bakar jumpa orang-orang Islam, Abu Bakar tanya, telah datang kepada aku masalah isu sekian.
fahal alimtum, ada tak kamu tahu Nabi SAW memutuskan keputusan dengan isu ini? Farubbama ijtama'a ilaihi nafar kulluhum yadhkur min Rasulillah fihi qada fayaqul Abu Bakar alhamdulillahi alladhi ja'ala fina man yahfadhu alaina dinana. Kadang-kadang berkumpul, ijtama'a ilaihi, berkumpul kepada Abu Bakar, semua mereka berkumpul, disebutkan daripada Nabi SAW ada satu isu ni. Maka kalau ada sahabat kata ada peristiwa ni berlaku pada zaman Nabi, maka Abu Bakar kata alhamdulillahilladzi ja'ala fina, alhamdulillah, segala puji milik Allah yang menjadikan pada kami orang yang menghafal ke atas kami agama kami. Fa in a'yahu an yajida fihi sunnatan min Rasulillah, kalau tak ada Abu Bakar, dalam Quran tak ada, hadis tak ada, dan peristiwa tersebut, isu tersebut tak pernah berlaku pada zaman Nabi, jama'a ru'usan nas wa khiyaruhum, Abu Bakar akan kumpulkan ketua manusia, kumpulkan manusia dan juga orang-orang terbaik, senior di kalangan sahabat Nabi, fastasyaruhum, Abu Bakar minta pendapat mereka. Fa idza jtama'a ra'yuhum, bila mana berkumpul satu pendapat, ala amrin, di atas satu isu, qada bihi, maka Abu Bakar akan putuskan dengan keputusan tersebut. Inilah dipanggil ijma' as-sahabi, dan inilah dipanggil sebagai a'la maratibil ijma', iaitu ijma' yang paling tinggi. Itu cara pembawakan manhaj Abu Bakar. Bagaimana cara pembawakan Umar radhiyallahu taala anhu? Cara manhaj Umar bin Ibn Khattab dalam fatwa, dalam qada, dalam memberi keputusan, kita lihat daripada Maimun bin Mahran, dia telah berkata inna Umar ibn Khattab kana yaf'alu dhalik, Umar ibn Khattab telah melakukan sedemikian seperti mana Abu Bakar. Apa dia? Fa in a'i an yajida fil Quran wa sunnah nazara hal kana li Abi Bakar fihi qada, fa in wajada Aba Bakrin qad qada fihi biqada'i qada bih, wa illa da'a ru'usal muslimin wa ulama'ahum fastasyaruhum fa idza jatama'u 'alal amri qada bainahum. Cara manhaj Umar sama. Ada dalam Quran, putuskan apa yang ada dalam Quran, dalam hadis, kalau ada dalam hadis, putuskan apa yang ada dalam hadis. Kalau tidak ada, maka Umar akan lihat peristiwa ini pernah tak berlaku pada Abu Bakar, apa yang Abu Bakar telah putuskan. Kalau ada, dia akan ikut seperti mana keputusan Abu Bakar. Jika tak ada, cara yang sama yang dibawa oleh Abu Bakar, iaitu Umar akan kumpulkan orang-orang Islam dan juga ulama-ulama Islam, dan Sayyidina Umar akan minta pendapat mereka. Bila mana ijtama'u 'alal amri, bila mana mereka berkumpul di atas satu keputusan, satu isu, mereka sepakat di atas satu jawapan, maka Sayyidina Umar akan putuskan dengan jawapan tersebut, dan inilah dipanggil sebagai ijma' as-sahabi. Okey, kita lihat manhaj mereka, manhaj sahabah dalam memberi fatwa, memberi qada, keputusan dalam mahkamah. Idza waqa'at hadisah bahathu hukmaha fi kitabillah, berlakulah apa-apa isu yang tak ada pada zaman Nabi, tidak ada Quran, tidak ada dalam hadis, maka perkara pertama mereka akan lihat dalam Quran, kemudian mereka akan lihat dalam hadis. Okey, fa illam ya'siru ala nassin min hadainil masdarain jama'al khalifah kibar as-sahabah wa syawaruhum fil amr. Kalau tak ada juga, mereka akan kumpulkan senior-senior di kalangan sahabat, mereka bermesyuarat, meeting. Apabila mereka sepakat di atas satu keputusan, mereka akan putuskan dengan keputusan tersebut. Itulah dipanggil sebagai ijma', yang mana nataja anil ijtihad al-jama'i. Ijma' mana apa? Ijtihad jama'i. Satu keputusan yang telah disepakati oleh semua. Sekiranya mereka berbeza pendapat, Abu Bakar kumpulkan sahabat-sahabat senior, minta pendapat mereka, ada yang kata A, ada yang kata B, ada yang kata C. Maka pada ketika itu, apa yang sahabat buat, Abu Bakar, Umar buat, mereka akan mengambil ra'yil aghlabiyah, majoriti di kalangan pendapat, majoriti jawapan majoriti. Wa hadza tab'an fil masail allati kanat lil maslahah al-'ammah. Ini adalah untuk mentatbikkan
Masalah-masalah untuk kemaslahatan am, kemaslahatan umum, untuk kebaikan masyarakat. Adapun pada masalah-masalah fardiyah, masalah individu, masalah-masalah personal, fa innahu yakfi fiha al-ijtihad al-fardi, maka Saidina Abu Bakar tidak akan menggunakan ijtihad jama'i, tapi cukup dengan ijtihad fardi, ijtihad individu. Sebab apa? Masalah individu. Okey. Kesimpulan dia, alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas hukum hakam yang dipegang pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum ada 4 perkara asasi. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, yang kedua adalah rujuk kepada As-Sunnah An-Nabawiyah, dan yang ketiga adalah Al-Ijma', dan yang keempat qiyas tak ada lagi, iaitu refer kepada siapa? Al-Ijtihad bil-Ra'i. Ijtihad bil-Ra'i. Lihat pendapatlah, pendapat di kalangan sahabat ataupun pendapat mereka sendiri. Okey, kita lihat Al-Quranul Karim. Nabi SAW meninggalkan Quran yang telah dihafal, yang telah ditulis. Ada pun Quran yang dihafal, kebanyakan di kalangan sahabat mereka hafal Quran. Kebanyakan di kalangan sahabat mereka hafal Quran. Sebahagian mereka tak hafal keseluruhan Quran. Mereka hafal beberapa bahagian daripada Quran. Ada pun Quran yang tertulis, ada pun Quran yang ditulis. Famimma katabahu kutabul wahyi, di kalangan penulis-penulis wahyu di kalangan sahabat Nabi dalam pada kehidupan Nabi yang kita sebutkan, seperti Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Zaid bin Thabit, ada seorang lagi apa, Ubay bin Ka'ab, kalau tak salah. Okey. Walakinnahu kana fi suhufin wa awraqin la fi mashafin wahid. Mereka tulis di atas suhuf, di atas kertas, dan bukan di atas satu kitab yang berbeza, kertas yang berbeza-beza. Okey. Ibnu Hazm yang wafatnya pada tahun 456 Hijrah. Ibnu Hazm kata apa mengenai perkara ini? Nabi SAW kana yanzilu alaihi al-Quran mufarraqan. Diturunkan Quran kepada Nabi ini berperingkat-peringkat, bukan sekaligus. Fayamuru bi dhammil ayat an-nazila ila ayati kaza min surati kaza. Nabi kata, Nabi perintahkan, okey, kumpulkan ayat ni yang turun ni dengan ayat ni dalam surah ni. Nabi bagi tahu, ayat ni turun, kamu letakkan ayat ini, turun, kamu letakkan dengan ayat ini, dan dalam surah ini. Nabi akan bagi tahu. Falam yakun yumkin an yaktub Quran fi mashafin jami'an li ajli zalik. Dia tak mungkin ditulis Quran dalam satu mashaf. Sebab apa? Bila turun ayat, Nabi kata, ini ayat ni pula kamu letak dalam surah ni selepas ayat ni, surah lain-lain pula. Jadi tak mungkin semua dalam satu mashaf. Okey. Apabila berlaku kewafatan Nabi SAW, wastaqarra al-wahyi, wahyu itu wastaqarra al-wahyu, wahyu telah pun tetap dah habis sebab Nabi dah wafat. Wa alima annahu la mazid, dan diketahui pada ketika itu wafatnya Nabi, telah sempurnanya wahyu, tidak ada lagi penambahan, tidak ada lagi tabdil, penukaran, penggubalan pensyariatan Islam, tak ada. Telah menulis akannya oleh Abu Bakar pada ketika itu, dan Abu Bakar telah mensabitkannya, Quran. Sebab itu kita lihat perbahasan ni tuan-tuan boleh bacalah dalam kitab Ibnu Hazm sendiri, Ibnu Hazm Al-Zahiri, dalam kitab usul dia, iaitu Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Okey, perbezaan antara suhuf dan juga mashaf. Suhuf dan juga mashaf. Suhuf adalah al-awraq al-mujarradah, kertas-kertas yang kosong, kertas. Falamma nusikhat, apabila ditulis, waruttibat ba'daha ithru ba'din, bila mana disusun satu tulisan selepas satu tulisan, satu baris selepas satu baris, maka jadilah dia mashaf. Apa beza suhuf dengan mashaf? Suhuf adalah kertas kosong, mashaf kertas yang telah ditulis. Itu perbezaan dia. Okey, kita lihat, ada sikit lagi masa. Okey, kita lihat bagaimana Abu Bakar telah mengumpulkan Quran, pengumpulan Quran pada zaman Abu Bakar. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kita lihat. Bayyana lana Zaid bin Thabit an jam'il Quran fi ahdi Abi Bakar haitsu qala, Zaid bin Thabit telah menceritakan kepada kami mengenai pengumpulan Quran pada zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, di mana Zaid bin Thabit telah berkata, ba'atha ilayya Abu Bakr maqtal ahli al-Yamamah wa indahu Umar. Abu Bakar telah menghantar aku, mengutuskan aku pergi ke mana? Kepada peperangan ahli al-Yamamah. Okey. Dan di sisi siapa? Di sisi Abu Bakar adanya Umar. Maka Abu Bakar telah berkata kepada Umar, faqala Abu Bakar telah berkata, inna Umar atani, Umar telah datang kepada aku, dan Umar telah berkata, innal qatla qad istaharra yawmal yamamah bin nas, sesungguhnya peperangan telah menjadi sengit pada peperangan Yamamah ini. Wa inni akhsha an yastahirra al-qatlu bil qurra fil mawatin, aku khawatir, takut berlaku banyak pembunuhan di kalangan qari-qari, orang yang mahir dalam bidang Quran. Fayadhhabu kathirun minal Quran, akan hilang banyak daripada Quran, illa, kecuali an tajma'uh, kamu kumpulkan Quran wahai Abu Bakar. Wa inni la ara an tajma'al Quran, sesungguhnya aku melihat wahai Abu Bakar kamu kumpulkan Quran. Abu Bakar berkata, Abu Bakar telah berkata, Zaid bin Thabit telah berkata kepada Umar, kaifa af'al syai'an la yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana aku nak buat sedangkan Nabi tak pernah buat benda ni. Faqala Umar radhiyallahu taala anhu telah berkata, huwa wallahi khair, demi Allah dia adalah perkara yang baik. Umar kata, demi Allah dia adalah ada maslahat perkara yang baik. Falam yazal Umar yuraji'uni fihi hatta syarahallahu lidzalika sadri wa ra'aitu alladhi ra'a Umar. Sayyidina Umar sentiasa datang kepada aku bagi tahu, kumpullah Quran, benda ni baik untuk umat, sehinggalah Allah Taala buka dada aku, lapangkan dada aku terima pendapat Umar. Aku lihat pendapat Umar itu ada kebaikan. Zaid bin Thabit telah berkata, sedangkan Umar di sisi Abu Bakar sedang duduk dan tidak berkata-kata. Abu Bakar telah berkata, innaka rajulun syabun, sesungguhnya kamu seorang pemuda, aqilun, yang cerdik, wala nattahimuka, kami tak buat tomahan kepada kamu sebab kamu orang cerdik, orang pandai. Kunta taktubul wahyi, kamu tulis wahyu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi. Fatattabi'al Quran fajma'hu, kamu cari Quran kepada semua sahabat-sahabat Nabi, kamu kumpulkan Quran. Ini tugas yang besar yang Abu Bakar berikan kepada Zaid bin Thabit. Fawallahi demi Allah, law kallafani naqla jabalin minal jibal ma kana athqala alayya mimma amarani bihi min jam'il Quran. Demi Allah, sekiranya wahai Abu Bakar, kamu suruh aku pindahkan satu bukit kepada satu bukit yang lain, itu lebih mudah bagi aku berbanding kamu beri satu tugasan yang besar untuk mengumpulkan Quran. Qultu, aku berkata, kaifa taf'alani syai'an lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku kata, Zaid bin Thabit kata, bagaimana kamu berdua wahai Umar dan juga Abu Bakar, kamu telah membuat satu perkara yang Nabi tak pernah buat. Maka Abu Bakar berkata, huwa wallahi khair, demi Allah ada kebaikan. Falam azal uraji'uhu hatta syarahallahu sadri lilladhi syarahallahu lahu sadra Abu Bakar wa Umar. Sentiasalah aku pergi berjumpa dengan Abu Bakar, Umar, sehinggalah Allah Ta'ala buka dada aku sehingga aku terima pendapat Abu Bakar dan juga Umar. Faqumtu, aku bangun, fatatabba'atul Quran, aku mencari Quran di dada-dada sahabat, di tulisan-tulisan sahabat, ajma'uhu minar riqa' wal aknaf wal usub. Aku kumpulkan kepingan-kepingan tulisan kepingan-kepingan kulit yang ditulis ayat Quran, dan juga jaridun nahal, iaitu pelepah-pelepah takmar yang ditulis ayat-ayat Quran, batu-batu yang dituliskan ayat-ayat Quran, aku kumpulkan semuanya sekali di dada-dada sahabat, aku kumpulkan semua sekali ayat Quran. Wa qad aqarrahu ala ma jama'a kullu sahabah minal muhajirin wal ansar, sehinggalah
sesungguhnya aqarrahu ala ma jam'i ala ma jama'a kullu sahabah, aku mengakuinya ke atas apa yang telah mengumpulkan oleh semua sahabat di kalangan muhajirin dan juga ansar. Okey, kita lihat sebab yang mendorong untuk pekerjaan ataupun perbuatan yang diamanahkan kepada Zaid bin Thabit untuk apa? Ihtiyat fi hifzil Quran, berhati-hati untuk menjaga Quran daripada hilangnya Quran dengan sebab apa? Matinya orang-orang yang hafal Quran, sahabat-sahabat yang hafal Quran. Peristiwa ini berlaku selepas peperangan Yamamah pada tahun yang ke-13 Hijrah. Nabi dah wafat dah tahun yang ke-13 Hijrah pada zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ba'da an mata fi hadzal waqi'ah katsirun min hufadhi, selepas mana dalam peperangan Yamamah ini ramai di kalangan sahabat yang menghafal Quran telah pun wafat, telah pun mati. Wa bihadza jama'at nuskhatul mushaf bi adiq tawsiq wa mahafazah. Jadi dengan rentetan daripada peristiwa peperangan Yamamah, maka ditulislah mushaf dengan penulisan yang halus dan dicermati elok-elok. Okey, wa auda'at ladal khalifah wa lam yabqa al-amr muwakkilan ila nusakh allati baina aidi kitab al-wahyi aw ila hifdh al-hufaz wahdahum. Wa qad i'tamada as-sahabah kulluhum wa bil ijma' al-qat'i hadha al-amal wa bihadha at-tathabbut wal hifdh thumma jama'a al-Quran wa tadwinuhu fi mashafin wahidin في عهد أبي بكر فكان المصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر في حياته ثم عند أمير المؤمنين حفصة ثم عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما. Jadi amanah yang Abu Bakar berikan kepada Zaid bin Thabit, kumpul semua Quran daripada pelepah tamat yang sahabat simpan, daripada kulit-kulit, daripada batu-batu yang sahabat tulis, daripada dada-dada sahabat, kumpulkan semua sekali, serahkan kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar kumpulkan daripada A sampai Z, daripada awal sampai akhir, semuanya tercatat lembaran tulisan Al-Quran di sisi Abu Bakar. Sampailah Abu Bakar wafat dan mushaf daripada awal sehingga ke akhir diserahkan kepada Umar. Kemudian bila Umar nak wafat, Umar serahkan kepada Hafsah binti Umar, anak perempuan dia. Begitulah simpanan Quran yang telah ada pada zaman Abu Bakar, cuma tidak di centralizekan menjadi Quran Osmaniyah, resam Osmani pada zaman Saidina Osman bin Affan. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu yang akan datang. Cuma saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam peperangan Yamamah ini sebab apa berlaku peperangan Yamamah pada zaman Abu Bakar pada tahun yang ke-13 Hijrah? Kerana untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab, yang mana Musailamah Al-Kadzab telah mendakwa an-nubuwah, dia mendapat kenabian, pangkat kenabian. Wa qawiya amruhu ba'da mautin nabi, dan pengaruhnya semakin kuat selepas kewafatan Nabi SAW, dengan murtadnya kebanyakan di kalangan orang Arab yang mana mengakui Musailamah Al-Kadzab sebagai nabi. Fajahaza ilaihi Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar siagakan tenteranya yang diketuai oleh Khalid ibn al-Walid fi jam'i kathiri minas sahabah, untuk mengumpulkan kebanyakan di kalangan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Faharabuh ashadda muharabatin, iaitu Sayyidina Abu Bakar, mereka telah memerangi bangsa-bangsa Arab yang telah murtad, yang terpengaruh dengan Musailamah Al-Kadzab, dengan peperangan yang cukup dahsyat, sehinggalah Allah Ta'ala telah menghinanya. Wa qatala fi ghudun zalika minas sahabah jama'atan katsiratan qila 700, sehingga dikatakan ramai di kalangan sahabat Nabi telah pun wafat pada ketika dalam peperangan Yamamah. Ada yang dikatakan sebanyak 700 orang di kalangan sahabat Nabi telah pun wafat. Jadi perkara ini tuan-tuan boleh baca dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, syarah kepada Sunan Tirmizi. Tuhfatul Ahwazi, pengarangnya adalah Muhammad Abdul Rahman Al-Mubarakfuri, sama dengan pengarang kepada Ruhiqul Maktum, kitab sirah Abdul Rahman Al-Mubarakfuri, dan dia juga mensyarahkan
mensyarahkan kitab syarah kepada Sunan ataupun Jami' At-Tirmizi yang namanya Tuhfatul Ahwazi. Jadi insya-Allah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung untuk pada keesokan harinya mengenai pengumpulan Quran yang dilakukan oleh Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan jangan lupa tekan butang share, sama-sama memanfaatkan pengajian kita pada pagi yang mulia ini, dan jangan lupa yang terlepas melayari siaran langsung kita pada pagi ini boleh terus ke page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, boleh layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana insya-Allah admin sediakan playlist untuk tuan-tuan refer balik perkara yang kita bincangkan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.